Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Hari ini kembali untuk hari berikutnya iaitu hari Selasa. Hari ini 29 hari bulan Disember 2020. Ya. Bertemankan saya Marcel Hassan dan juga Saya Ali Iskandar dan bila kita sebut 29, maknanya esok 30, lusa 31, kemudian kita masuk tahun baru. betul, kita ada lagi 2 hari berbaki ke tahun baru. Pastinya tahun baru diharapkan memberi sejuta senyuman buat kita tahun 2021. Mudah-mudahan kabarnya dengan vaksin yang bakal diberikan kepada seluruh rakyat Malaysia nanti insya-Allah agar kita dapatkan memberi sinar harapan, sinar baru kepada seluruh rakyat Malaysia dan seluruh dunia. Ya. Dalam kita meniti hari memasuki tahun baru ni, hari-hari berbaki ni seperti disebutkan, janganlah kita lupa pula, jangan kita kejar-kejar kan. Betul. Keadaan cuaca sekarang ni di luar hujan lebat di sekitar Lembah Kelang, terutamanya di Bandar Utama dan Damansara ni. Jadi kepada siapa yang keluar untuk ke tempat kerja, pastikan berhati-hati di jalan raya. Kita tidak mahu ada sebarang insiden lah. Tak kira lah anda naik basikal ke, naik kereta ke, naik motor, kalau boleh berhati-hati di jalan raya. Betul, dengan cerita Ali Iskandar hari ini kerja basah, nak keluar rumah hujan. Itulah tiba-tiba hujan pula. Dan hujan ni bukan turun secara berperingkat. Tiba-tiba macam downpour terus. Terus lebat. Okey. Jadi basah. Betul. Macam yang Eli katakan tadi, kalau yang menunggang motosikal ke tempat kerja tu berhati-hati, pastikan ada peralatan yang secukupnya. Dan kalau kita bercakap pasal hujan ni kan, sekarang kita tahu sehingga bulan Mac nanti akan berlaku musim tengkujuh. Jadi kepada anda semua, kita tahu musim tengkujuh sekarang ni agak berbahaya. Agak berbahaya untuk kita melakukan aktiviti-aktiviti rekreasi di pantai dan sebagainya kerana kita tak nak mendatangkan pelbagai risiko ataupun perkara-perkara yang tidak diingini. Jadi kepada anda semua, ingatkan walaupun sekarang ni hujung tahun, kita faham ramai yang mengambil kesempatan ini untuk bercuti bersama keluarga. Mungkin ada yang nak beriadah di pantai, di sungai dan sebagainya. Apapun, berhati-hati. Ya, kalau boleh elak pantai lah. Betul. Sebelah Pantai Timur ni elak pantai, kawasan pantai. Cari tempat beli bola lain, kabarnya hotel pun murah sekarang kan. Inilah masanya. Inilah masanya nak rasa duduk di hotel dan juga tempat-tempat lain yang kurang sedikit risikonya. Betul. Dan kalau boleh, bukan kalau boleh, kita mahukan kawalan Kediri itu terus jaga. Betul. Sementara saya ada terbaca bahawa KKM juga ada mengatakan bahawa sementara kita menunggu vaksin yang terbaik sebenarnya adalah kita melakukan kawalan Kediri kita sendiri. Patuh segala SOP, jaga penjarakan fizikal, pakai face mask dan sebagainya. Kalau boleh, tak payah keluar rumah lah untuk masa sekarang. Kita boleh buat banyak aktiviti kat rumah bersama keluarga. Inilah masanya untuk kita eratkan lagi hubungan dengan keluarga kita. Tapi lah kadang-kadang kita berpesan ni, kita cakap senang, kata kalau tak ada kerja, kalau tak ada apa-apa duduk rumah. Tapi sangap juga duduk rumah tu, betul tak? Kita tidak afikan. Kita faham situasi itu, apatah lagi anak tak sekolah, ya, dan ibu bapa ada yang bekerja di rumah, duduk menghadap sesama sendiri. Kadang-kadang ada juga Stresnya tu. tekanannya, kemudian kena difikirkan bagaimana kita boleh berkumpul seisi keluarga tetapi berada di luar selain daripada kompaun rumah itu sendiri. Jadi itu antara yang kesempatan diambil untuk bercuti ke mana-mana itu kan. Cuba elakkan kawasan yang berisikolah seboleh-bolehnya. Betul kan. Kita tak nak dengan kita keluar berjalan tu boleh meningkatkan lagi kes COVID-19. Dan bercakap mengenai COVID-19 ni, kita nak kongsikan kepada anda mengenai statistik COVID-19 malam. Kalau anda lihat di paparan kaca TV anda sekarang, ini adalah kes baru mengikut negeri yang ada. Yep. Anda boleh lihat perangkaan ataupun angka yang disebutkan setakat ini, kadar kematian 0.4%, 400 lebih kematian lagi, dan nampak Selangor semua dah zon merah. Itu yang bahaya tu. Ya. Okey, itu yang merisaukan sekali. Jadi semalam pun kes yang dicatatkan adalah sebanyak 1,594 kes. Selangor semuanya zon merah, masih lagi mencatatkan kes yang tertinggi di mana terdapat 362 kes di Selangor dilaporkan semalam dan diikuti Kuala Lumpur 102 kes. Kalau sebelum ni kita boleh orang kata tu macam menarik nafas lega lah bila kita ada nampak di peta tu adalah hijau kuningnya. Tapi bila dah banyak merahnya, itu yang membuatkan kita rasa ada setengah orang masih lagi nak keluar ke tak nak keluar. Ada orang pula tak boleh, betul lah, tak boleh duduk kat rumah sebab kita ada tuntutan kerja yang perlu dilakukan. Betul. Ila bercakap tentang negeri Selangor yang sebelum ni, dalam beberapa ataupun minggu lepas tak silap, ada warna hijau. Kemudian jadi kuning, kemudian jadi merah balik kesemuanya kan. Seolah-olah macam merah ini adalah satu warna kebiasaan dah kita dalam tempoh PKP ni. Jadi difahamkan dilanjutkan sehingga pertengahan bulan hadapan ataupun pertengahan Januari. Jadi ini disebutkan PKP di madrasah dan juga banyak lagi lokasi lain yang dilanjutkan
PKPD-nya sehingga 14 Januari 2021. Maknanya dilanjutkan hingga tahun hadapan juga. Lebih kurang 2 minggu lagi lah akan dilanjutkan. Itulah. Yalah, kita sentiasa perlu mengingatkan diri kita dan juga kawan-kawan kita. Sekarang dah norma baru ni, keluar dah rasa bersalah kalau tak pakai pelitup muka kan? Betul. Kalau dulu, kadang-kadang ada setengah orang, kalau dulu kita takutkan jerebu dan sebagainya, kita keluar pakai pelitup muka. Kadang-kadang ada orang tengok memandang kita macam, kenapa dia pakai pelitup muka? Tapi sekarang kalau kita yang tak pakai pelitup muka, orang pandang kita lain macam. Tapi kita pun akan rasa bersalah ni. Betul. Kenapa? Dan kita terutamanya kalau kita terlupa lah, macam kata sanggup kembali ke kereta ke apa ke untuk mendapatkan pelitup muka. Jadi itu satu sikap yang bagus memang kita cakna dan prihatin dengan sekeliling kita. Okey, dan teruskan menjaga diri kita dan juga orang-orang di sekeliling kita. Sama-sama kita teruskan kempen hashtag kita jaga kita tu. Betul, teruskan agar kita dapat mengekang penularan COVID-19. Baik, kita nak kongsikan perkembangan di berita harian hari ini. Saya akan mulakan dulu. Di mana di sini ini kecoh ya, kebelakangan ini dikatakan isu kartel daging import JAKIM akui ada kelemahan SOP sijil halal dan perinciannya ada di halaman kedua di mana di sini katanya dalam membangunkan SOP pensijilan halal JAKIM tidak bergerak sendiri, sebaliknya turut membabitkan beberapa agensi lain seperti Jabatan Standard Malaysia dan agensi terbabit selain JAKIM terletak di bawah pelbagai kementerian antaranya Kementerian Pertanian dan Industri, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Kementerian Kesihatan serta Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan termasuk pihak berkuasa tempatan PBT. Dan katanya lagi proses membawa masuk bekalan daging import ke negara ini adalah panjang termasuk prosedur kunjungan ke loji penyembelihan di luar negara yang turut disertai Jabatan Perkhidmatan Veterina dan KKM. Di sini katanya lagi dakwaan sama ada penyeludupan masuk daging import tidak halal berlaku. Pihak tidak menolak bahawa kemungkinan daging import yang tidak halal dibawa masuk kemudian diletakkan logo halal palsu. Daging itu diletakkan logo halal palsu dan kemudian dijual kepada pengguna. Perkara terkini ini kita raikan segala perkongsian daripada pihak-pihak berwajib berkaitan dengan situasi ini dan pihak JAKIM dah mula membuka mulut, kemudian banyak lagi pihak yang ingin tampil untuk menyatakan apa yang berlaku sebenarnya. Betul. Dan kita sangat hargai perkara ini, tindakan ini. Cuma kita nak tahu apa selepas itu. Betul. Ya, dan bagaimana kita nak pastikan daging yang kita makan itu betul-betul daging sah halal. Sah halal ya, sebab ia memberi kesan bukan kepada kita yang makan, beri kesan juga kepada peniaga, Betul. kedai makan, penjual burger dan sebagainya, sampai kita akan pergi ke tempat-tempat ini dan mempunyai rasa syak wasangka. Betul. Dan kita juga sebagai rakyat, kalau kita tak tahu, sebab kebelakangan ni tular, orang menyebarkan jenama-jenama tertentu kerana belum sah lagi. Adakah betul atau tidak. Tapi kepada anda, janganlah jadi yang pertama nak menyampaikan maklumat tanpa kita tahu sah ataupun tidak. Tapi kecaknaan kita tu sangatlah penting. Untuk memastikan perkara ini akan terus diperhalusi dan dapat sampai ke penghujungnya dengan sesuatu yang betul-betul tegaslah dari segi tindakan dan sebagainya. Okey, itu di berita harian. Kita nak berkongsi apa yang dimuatkan di NST. Sebelum tu rakan kita Fariha berada di Kelantan sekarang. Oh ya. Harapnya cuaca sesuai untuk bersiaran atau berlintas langsung dari sana. Cerita tentang Kelantan kita akan bersama dengan beliau nanti. Tapi sebelum tu di surat khabar cerita tentang Kelantan juga NST. Muka surat hadapannya cerita tentang, kalau boleh dikongsikan muka hadapan. Ni dia cerita pasal daging lagi. Ya, RCI for Burning Meat Cartel Issue. Ada tanda soal di situ. Cuba pilihan penerbit ni muka surat 6. Muka surat 6. Visitors are selfish, insensitive. Mari kita selak ke muka surat 6. Itu dia. Kelantan locals call out the lax attitude of visitors and returnees towards COVID-19 measures. Many Kelantanis have expressed dismay over the poor attitude towards COVID-19 preventive measures shown by visitors to the state and those returning to their hometowns. Apart from blaming them for the recent increase in COVID-19 cases in the state, locals also describe the returnees as stubborn and insensitive to the health of others. They said many did not practice physical distancing in public places and some did not wear face masks in crowded areas. Masih lagi dia tak pakai. Masih ada lagi yang ingkar SOP. Kita faham Kelantan ini antara tempat tujuan untuk bercuti. Memang akan satu orang Kelantan balik ke Kelantan, satu lagi orang luar masuk ke Kelantan. Jadi apabila dilihat begini,
ya dikatakan selfish dan tidak sensitif ini, kita fikirkanlah takkanlah nak tutup kawasan Betul. pelancongan ke tempat makan dan sebagainya. Jadi harapnya dapatlah dimaklumkan kepada mereka ini supaya lebih menjaga SOP yang sepatutnya dilakukan. Betul, kita tak naklah ada PKP lagi dan sebagainya. Kerana Ya. ekonomi kita sekarang baru nak mula rancak semula. Dengan sikat-sikat degil sebeginilah yang akan menyebabkan perkara-perkara yang tak diingini Ya. daripada berlaku. Mungkin- Itu di Kelantan. Ya, mungkin Fariha boleh kongsi lebih lanjut Ya. tentang gambaran sebenar yang lebih terkini apa berlaku di sana lah. Okey, itu di NST. Di Metro, okey, apa di paparan utamanya adalah mengenai gemuk steroid. Rampasan ubat dan peralatan bernilai 14 juta ringgit. Perkembangannya ada di halaman kedua di mana di sini katanya polis pada mulanya mengesyaki terdapat sindiket memproses dadah dijalankan di sebuah kilang di Taman Perindustrian Macang Indah Bukit Mertajam melalui maklumat awam sebelum ia membawa kepada pembongkaran operasi memproses ubat-ubatan tidak berdaftar. Dan melalui siasatan sindiket berkenaan mula beroperasi awal tahun ini dan dalang utama serta abangnya mempunyai rekod lampau berkaitan jenayah dan dadah, manakala suami isteri terbabit pula tiada rekod lampau. Dan siasatan ke atas ubat-ubatan tradisional yang dirampas itu didapati mengandungi steroid yang membantu untuk menaikkan berat badan. Dan ia amat berbahaya kerana boleh merosakkan buah pinggang dan pengguna dinasihatkan supaya berhati-hati. Apatah lagi, produk ubat-ubatan ini didapati banyak dijual di kedai ubat Cina serta platform e-dagang. Dan melalui siasatan ini juga, ubat-ubatan dirampas turut dijual di pasaran luar negara antaranya di Vietnam. Inilah kata orang kan kadang-kadang kita ni biasanya kita dengar ubat kurus, yang ni ubat untuk menaikkan berat badan. Yalah, bagi yang berbadan langsing kan ataupun yang susah naik badan tu mungkin ini alternatif untuk mereka lah. Tapi apa pun seperti biasa kalau kita nak ambil ubat-ubatan tu pastikan kita ambil ubat-ubatan yang betul. Jangan beli di talian platform online dan sebagainya. Ya, betul dia. Yang gemuk nak kurus, yang kurus nak gemuk. Itulah. Bersyukur dengan apa yang ada. Betul ada. Yang tua nak nampak muda, yang muda nak nampak dewasa. Betul. Itulah manusia. Okey, dan itu antara perkongsian di Surat Khabar NST Metro dan juga Berita Harian. Anda boleh dapatkan lanjutan secara fizikal ataupun secara online. Baik, bercakap tentang perkembangan di negeri Kelantan. Kita nak bersama dengan rakan kita Fariha. Yang sudah bersedia di sana. Ya, kalau dah ada perkembangan boleh kongsikan. Fariha. Hello, Assalamualaikum. Silakan. Juga Marcella, selamat pagi diucapkan kepada semua penonton Malaysia hari ini. Sekarang ini saya berada di Kota Baru, Kelantan. Baru sampai semalam. Alhamdulillah hari ini cuaca agak sangat baik. Sejak semalam dikabarkan katanya sepatutnya 27-28 itu jangka akan berlakunya gelombang ketiga banjir. Tetapi Alhamdulillah cuaca sejak semalam dan hari ini juga bila saya tengok ramalan cuaca, insyaAllah hingga satu hari inilah cuaca akan terang. Dan saya bawakan sedikit perkembangan apa yang menarik di sini. Kalau datang ke Kelantan, Kota Baru, inilah dia antara keunikannya. Tempat makannya sangat menarik. Saya nak tunjuk di belakang saya ini, Ayam Cafe berwarna merah jambu. Katanya warna kasih sayang. Jadi ini saya ingin kongsikan di dalam ini. Ini kalau datang ke Kota Baru, Jalan Langgar, berhadapan dengan Makam Diraja Langgar, ada Ayam Cafe. Uniknya Ayam Cafe ini, mereka menggabungkan ataupun menghimpunkan makanan tradisional Kelantan yang pelbagai. Yang lalu ini, yang lalu ini nak kenalkan dulu. Inilah dia pemilik restoran Ayam Cafe ini, Nur Hazlizan Mamat. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Berwarna merah jambu, warna kasih sayang ya? Warna pilihan Samai. Okey, kalau dilihat di hadapan ini akan dihidangkan kepelbagaian makanan tradisional Kelantan. Ada pelbagai nasi bungkus ni, nasi daging goreng ada, nasi daging ayam ada, nasi daging ikan ada, nasi lemak ada. Yang menariknya adalah harganya tidak lebih daripada RM6. Sebenarnya harganya murah, RM2 dan sebagainya. Kak Zan, saya nak tanya ni, dari mana datangnya makanan yang dihimpunkan di bawah Ayam Cafe ini? Makanan ni datang daripada Kota Baru, Tumpak, Waka Baru, Pasir Mas, paling jauh sekali kat Tumpak dengan Tanah Merah. Itu je. Dan di sekitar, kalau kuih-kuih kita orang ambil daripada Pasar Siti Khadijah. Okey. Kalau dilihatkan kebakaran ini kan dah bermulanya cuti kan. Jadi ada orang luar dah mula datang kan. Apakah perbezaannya Kak Zan? Bermula dulu kan PKP dan sebagainya kan. Macam mana melihat transformasi itu?
Okey, dalam 10 hari ini bila PKPB ditamatkan, alhamdulillah orang luar banyak masuk, kita pun dah rasa lega balik. Berniaga dalam berjaga-jagalah untuk kata nak macam dulu balik, tapi kita kena ikut SOP yang ditetapkan oleh KKM dan PBT. Sambutan alhamdulillah selama 10 hari. Semalam tapi hari ini dah kebanyakan orang dah balik KL balik dah. Okey. Saya nak tunjuk sikit makanan di sini. Nasi tupai. Tupai ni pokok mana? Di Pasir Hor. Pasir Hor. Kita ada dua. Kita ada nasi tumpang Pasir Hor dan nasi tumpang Mama. Kita ada. Kalau yang ni dia lauk campur. Kalau yang ni nasi tumpang udang sahaja. Dan dia ada telur. 7 lapisan nasi tumpang tu. Kalau tengok pun harga kasih sayang Kak Zan. RM5 je. Okey, yang ni? Yang ni nasi kerabu. Yang ni ubi kayu. Yang staff kita orang sendiri yang buat. Tak ada di mana-mana. Kalau sarapan pagi dekat Ayam Cafe saja ada ubi kayu. Yang ni nasi kerabu daripada Tumpat. Yang ni nasi belauk daripada Tumpat. Yang ni kita ada nasi air dingin. Ni nasi air dingin Kak Cik. Kita pun ada dekat Ayam Cafe. Nasi pala ikan pun kita ada. Nasi kepala ikan? Kepala ikan dengan telur ikan. Kita pun ada dekat Ayam Cafe. Okey, di bahagian ini dihidangkan pelbagai nasi bungkus lah. Ini memang tradisional Kelantan kan. Di samping itu juga bermakna Ayam Cafe ini menghimpunkan kepelbagaian dan membantu juga peniaga-peniaga kecil yang lain kan. Kita membantu golongan orang juga mencari pendapatan lah, suri rumah. Sebab kita dekat Ayam Cafe, satu keistimewaan dia, kita ambil semua kita bayar cash. Itu yang paling tak ada kat mana-mana. Kita letak habis. Alhamdulillah tak habis tu kita kongsi je rezeki. Kazan, boleh kita bawa ke dalam sikit? Boleh. Kita nak bawa kalian untuk menyaksikan di bahagian dalam cafe ni. Ini sekejap bang. Kemudian saya tadi. Okey, ini kuih tradisional. Ni kita ada bokor ubi, tepung bokor ubi, tepung bokor beras. Yang kita ada. Yang ni kita ada bukan lepak pisang ni. Ni kita ada tepung bungkus. Tepung bungkus kita ada. Lepas tu kuih biasa-biasa. Yang ni cek mek molek. Ni wajib. Ni cek mek molek. Kalau mari Kelantan, kalau tak makan cek mek molek tak susah dia. Lepas tu kita ada sate. Sate pagi Kita ada sate ada pagi. Saya rasa cakap sate pagi. Pagi kita ada sate. Yang ni kita ada kuih topi. Ni kuih topi. Okey. Baik. Sebelum tu mungkin kita sebab meja saya telah di booking kan. Sementara tu kita boleh tunjuklah keadaan di dalam kedai Ayam Cafe ini. Ini antara pengunjung-pengunjung Ayam Cafe. Ayam Cafe ni dibuka bermula 6.30 pagi. 6.30 pagi hingga pukul 2 petang lah. Jadi ini meja yang telah disediakan untuk kita, untuk MHI. Dan Kazan boleh teman saya ke breakfast? Dan di Ayam Cafe ini ada roti juga. Roti apa ni Kak Zan? Yang ni roti ayang. Yang ni kita orang punya sweet mark roti kasih. Sebab roti kasih ni dia dalam ni dia ada strawberry. Dia sama je, kaya dengan gula. Kaya dengan telur, satu biji telur. Kalau you nak double pun boleh. Harga dia sama je, RM5 je. Satu ni. Yang ni kita ada nasi impit sambal. Kak Zan kena ni lah, tolong dia. Ni nasi impit sambal. Yang ni kita ada pulut pagi. Yang ni kita ada pulut pagi. Pulut pagi. Apa ni? Pulut pagi dengan kacang dengan kelapa. Ini saya pertama kali. Ni pulut pagi. Yang ni nasi impit sambal. Yang ni nasi tumpang tadi tu. Baik. Bila kita dah ada makanan di atas meja, maka kita kena buka lah topeng muka. Selamat pagi. Okey. Saya nak rasa juga sebab saya, ni pertama kali saya pulut pagi ni. Okay, yang uniknya juga kalau di Ayam Cafe ni difahamkan kalau misalnya air sirap dengan air PO Bank percuma diberikan. Maknanya memang ini berniaga sambil-sambil itu juga memberi rezeki kepada yang lain juga. Kita nak Ayam Cafe ialah sebuah kafe kasih sayang di Kota Baru. Kita berniaga sambil kita nak kongsi rezeki Allah. Baik. Saya nak cuba yang ni pulut pagi Kak Zat. Pagi. Yang ni kacang merah, yang ni pulut, yang ni kelapa. Terlalu asyik makan. Semanis wajah Kak Zan. Okey, Fariha? Okey. Ya, ini. Kami tak nak kacau sebenarnya. Anda nampak asyik Seronok Fariha. menjamu selera sarapan pagi. Boleh habis tak tu? Boleh habis tak? Boleh habiskan tak?
Nanti saya kongsi, saya bawa lah. Lagi, Alhamdulillah, nak bawa. Masih lagi juga ini. Okey, baik. Terima kasih banyak. Nanti kita akan bersua kembali ya. Boleh. Nanti kita akan bawakan juga perkembangan. Nanti lepas saya nak lari pergi Pasar Khadijah. Kerana ada sesuatu yang menarik ingin dikongsikan di sana. Baik. Okey, baik. Okey, terima kasih Fariha. Terima Kita kasih, jumpa kejap Fariha. lagi. Okey. Itu dia. Itu dia, seronok betul duduk di Kelantan meriah sarapan pagi dia penuh nasi-nasi yang paling best sekali Eli. Bila kita lihat macam tu, dia membantu peniaga-peniaga kecil ni kan. Ya betul, terliur pula. Nampak pula. Yalah, merancangkan kembali ekonomi itulah dia antara tarikan utama kenapa ramai yang suka pergi Kelantan bila cuti, musim cuti kan. Tapi pastikan yalah kita nampak tadi ada dalam kalangan pelanggan yang datang memakai pelitup muka dan sebagainya kan. Okey, jadi patuh kepada SOP. Alhamdulillah. Kita akan bersama Fariha nanti untuk perkembangan terkini terutamanya dia di kawasan yang agak ramai dengan orang. Ya, jadi bagaimana pengendalian kawalan kredit itu di Pasar Siti Khadijah? Pernah pergi? Saya tak pernah pergi. Oh, kena pergi. Saya- Tok gi. Saya merancang nak pergi tapi disebabkan kita PKP jadi tak dapatlah, tak berpeluang lah. Mungkin tahun depan kalau keadaan dah reda mungkin saya akan pergi ke sana lah. Jangan Okey. lepas kesempatan. Okey, kita nak berehat seketika. Selepas ni kita nak ke Selepas ini bersama saya, kita akan berkongsi mengenai larangan rekreasi pantai di Terengganu selepas ini. Bagaimana COVID-19 merebak? Situasinya begini. Terdapat 4 watak dalam situasi ini, iaitu Ali, Bob, Chen dan Dewi. Ali telah dijangkiti COVID-19. Ali mudah untuk dikesan kerana menunjukkan gejala jangkitan pernafasan. Ali keluar berjumpa Chen. Mereka bersalaman. Peluang untuk Chen dijangkiti sangat tinggi. Chen juga berpotensi menjangkiti orang lain. Ali dan Chen mudah dikenal pasti melalui pengesanan kontak, dikuarantin dan dirawat. Dalam perjalanan Ali untuk berjumpa Chen, Ali terbatuk ke arah Bob dan berlakunya jangkitan COVID-19 kepada Bob tanpa disedari. Masalah di sini, bagaimana untuk mengesan Bob dan kontak Bob? Bob dan kontaknya tidak sedar yang mereka telah dijangkiti dan berpotensi menyebarkan COVID-19 kepada orang lain walaupun tidak bergejala. Jika Bob dan kontak Bob mula menunjukkan gejala COVID-19 dalam tempoh 14 hari, mereka wajib ke pusat saringan serta mendapatkan rawatan. Rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan. Dewi pula hanya duduk di rumah membeli barangan keperluan atas talian dan berkomunikasi dengan rakan melalui alat telekomunikasi. Jika Dewi keluar rumah dan tidak mengamalkan langkah-langkah pencegahan, Dewi juga mungkin mendapat jangkitan. Tempoh 14 hari merupakan inkubasi COVID-19. Langkah pencegahan yang boleh diambil adalah kerap cuci tangan dengan sabun dan air atau gunakan hand sanitizer. Jarakkan diri sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain. Hadkan interaksi dengan orang lain, termasuk ahli keluarga atau rakan. Langkah-langkah pencegahan adalah penting untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Bersama kami di Malaysia hari ini. Baik, kita tahu bahawa pantai di Terengganu seringkali menjadi tumpuan pelancong dalam dan luar negara. Namun kini kita masih lagi berada dalam fasa monsun angin timur dan justru aktiviti mandi-manda di laut, aktiviti rekreasi dan sebagainya adalah dilarang. Dan hari ini kita akan bercakap mengenai larangan rekreasi di pantai Terengganu dan di talian video bersama kami sekarang ini adalah penguasa kanan bomba 2 Muhammad Basri Kamaruzaman, penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Terengganu. Assalamualaikum Tuan, selamat pagi. Waalaikumsalam. Okey, selamat pagi kepada semua penonton MSI. Okey, apa khabar Tuan? Sihat? Alhamdulillah. Ini pun cuaca baik. Semua baiklah. Jadi keadaan pantai di Terengganu ketika ini bagaimana Tuan? Baik angin ombak tinggi ke macam mana? Untuk keadaan pantai di Terengganu hari ini, keadaan stay samalah. Sebab sekarang ini adalah musim timur laut. Jadi angin kencang, stay angin kencang. Keadaan laut pun bergelora. Keadaan ombak pun tinggi antara 2.5 meter hingga 3 meter lah. Jadi mungkin bercakap mengenai larangan rekreasi pantai di Terengganu ini, mungkin Tuan boleh kongsikan mungkin ada tempat-tempat di Terengganu, di pantai di Terengganu ini yang dilarang untuk mandi-manda, melakukan aktiviti rekreasi dan sebagainya. Untuk makluman, di pantai timur ni, kebanyakan pantai adalah kawasan kita, kebanyakan pantai sekarang sudah tidak landai lah.
Kan bila kita bermain di pantai, akan satu sampai setahap dia akan menurun, terus lebih dalam. Jadi ini adalah salah satu risiko lah yang membuatkan banyak-banyak kes lemas yang berlaku di pantai. Bila orang bermain di pantai, tiba-tiba terjatuh ke tempat dalam dan terus lemas. Jadi sekarang ni keadaan di sana bagaimana Tuan? Ramai yang berkunjung ke pantai ke? Okey, berdasarkan tinjauan, sebab kita pun Jabatan Bomba dan pelbagai agensi selalu melaksanakan tinjauan dan rondaan di pantai. Terutamanya pada musim-musim perayaan, musim-musim cuti sekolah dan sebagainya. Dia ramailah pengunjung-pengunjung telah datang ke pantai. Ada juga yang bermain ombak di pantai. Walaupun kita tengok keadaan laut gelora, ombak kuat, pengunjung still berdegil untuk bermain ombak tersebut. Maknanya kepatuhan pengunjung tu tidak berada pada tahap yang maksimum. Ya, betul. Ya, kita sentiasa melaksanakan kempen Majlis Keselamatan di Air ni untuk mengurangkan kes-kes lemas. Untuk pada tahun ini pun, kalau berbanding pada tahun lepas di Terengganu, banyak peningkatan kes yang lemas yang berlaku. Pada tahun lepas cuma 14 kes kematian. Pada tahun ini di Terengganu telah meningkat sebanyak 9 kes pada 23 kematian. Yang macam hari itulah, macam pada Jumaat lepas kita dikejutkan dengan kes kematian dua kes lemas di dua tempat berbeza. Di pantai di Marang tu, satu di pantai Kelulut, terusnya satu lagi di pantai Jambu Bongkok. Cuma berbeza 2 minit saja panggilan kecemasan itu. Jadi Tuan, jika berlaku hal-hal kecemasan, bagaimana mungkin Tuan boleh kongsikan kesiapsiagaan pihak JBPM sendiri dalam menghadapi situasi tersebut? Okey, pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat dan badan agensi sentiasa bersiap sedialah untuk melakukan kerja-kerja penyelamat. Kita juga sentiasa melaksanakan untuk rondaan-rondaan pantai, melaksanakan kempen-kempen keselamatan di air. Di pantai juga kita sentiasa sediakan peralatan-peralatan menyelamat. Kita juga ada sediakan papan-papan tanda, larangan mandi laut, dan tips-tips keselamatan lah untuk berada di pantai dan sebagainya. Tuan, keadaan ombak besar, deras, pastinya kalau berlaku hal kecemasan, proses untuk menyelamat itu agak sukar untuk dilakukan. Dan kalau terjadi hal-hal sebegini, apa yang dilakukan oleh pihak JBPM? Betul. Semasa kita melakukan mencari dan menyelamat pada 3 hari yang lepas, selama 3 hari, keadaan laut amat gelora. Jadi kita tak dapat melaksanakan menggunakan bot-bot kecil seperti bot aluminium, bot fiber dan sebagainya. Kita telah menggunakan bantuan-bantuan seperti bot-bot besar daripada Maritim, daripada Bomba Pahang sendiri. Kita ada menggunakan bot Kevlar, kita pinjam bot yang lebih besar daripada Polis Marine, dan kita ada juga menggunakan tinjauan helikopter lah. Kita menggunakan helikopter daripada Pangkalan Udara Subang, Bomba punya, dan juga unit udara polis untuk melakukan tinjauan udara untuk mencari mangsa yang lemas ini. Jadi rondaan bagaimana Tuan? Setiap hari dilakukan ataupun hanya pada waktu-waktu hujung minggu, waktu-waktu ramai pengunjung datang, ataupun bagaimana Tuan? Untuk Jabatan Bomba, kita sentiasa melakukan rondaan lah, terutamanya pada musim cuti dan pada hujung minggu. Kalau kita tengok statistik, kebanyakan kes lemas ni berlaku pada waktu petang, antara pukul 5 petang hingga 7 malam. Jadi kita tingkatkan rondaan pada jam 5 hingga 7 petang ni pada kawasan-kawasan yang banyak tumpuan pengunjung yang datang. Okey, mungkin Tuan secara ringkasnya mungkin Tuan boleh kongsikan sedikit pesanan kepada pengunjung, walaupun kita sebenarnya tak digalakkan untuk berkunjung ke pantai. Betul. Mungkin ada masih lagi yang mahu berkunjung ke pantai. Pesanan Tuan kepada mereka. Okey. Untuk semualah pendengar penonton MSI pada hari ini, saya nasihatkan supaya kita ni tidak digalakkanlah untuk mandi-manda di pantai pada musim-musim timur laut ni. Kerana kita fahamlah musim 7 ni laut bergelora, angin kencang, ombak dia tinggi, ombak kuat, dan kawasan-kawasan pantai ni kebanyakan kawasan yang pantai dia adalah dalam. Pergi dalam 1 meter, 2 meter dah dalam lah. Jadi satu lagi ni, banyakkan kes-kes lemas ni orang luar datang. Orang luar, bukan orang tempatan. Lebih 90% yang berlaku kes lemas ni adalah orang luar, bukan orang kampung tersebut. Jadi
Walaupun kalau ada juga, kita tengok ada juga yang berlaku kes-kes ni, ada yang melakukan aktiviti-aktiviti air seperti yang melakukan surfing, melakukan aktiviti menggunakan bot. Saya nasihatkan menggunakan life jacket. Jaket selamatan lah untuk kalau terjadi apa-apa kita masih ada lah untuk keselamatan kita. Okey, baik Tuan. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi meluangkan masa bersama kami di Malaysia hari ini. Terima kasih Tuan. Selamat bertugas. Sama-sama. Okey, itu dia tadi penguasa Kanan Bomba 2 Muhammad Basri Kamarzaman, penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Terengganu. Baik, kita nak berehat seketika dan kembali nanti kita akan bersama Eli Iskandar. Pastikan anda terus setia bersama kami di Malaysia hari ini. 2 hari lepas itu pula ada lagi 2 orang di majlis yang sama telah juga disahkan positif. Hari ini adalah hari pertama Perintah Kawalan Pergerakan. Untuk dah habis moratorium, masih tak dapat apa-apa pekerjaan. Oleh scammer ni sebab mereka ni pandai bercakap, selalunya kita percaya. Ada sekarang ni kita duduk di rumah. Siapa nak buat kerja-kerja ni? Dulu anak kita hantar kat nursery. Saya rindukan kawan-kawan, guru-guru dan masa bercuti bersama keluarga. 2020, tahun mencabar buat kita. Segala rintangan yang dihadapi mengajar kita untuk lebih menghargai diri, keluarga dan insan sekeliling. Saling mengingatkan, saling berpesan. Pengalaman silam jadi pedoman. Dengan doa, azam dan kecekalan, terus meniti tahun mendatang. Bersama harapan dan senyuman. Okey, kembali dalam Malaysia hari. Mana kamera saya? Tu dia. Okey, hari ini kita nak bercakap tentang sesuatu yang sangat-sangat penting. Ini menjadi keperluan dah sekarang, bukan menjadi pilihan, tapi keperluan utamanya untuk pembelajaran dan pengajaran. Kerana sekolah ditutup, Institut Pengajian Tinggi pun menuntut para pelajarnya belajar secara dalam talian. Jadi kita hari ini nak belajar lebih lanjut, nak faham lebih lanjut bagaimana untuk melaksanakan ataupun membuat video secara sama ada live streaming ataupun buat video untuk dirakam menggunakan komputer riba ataupun apa saja peranti dengan lebih cantik dan berkesan. Dan untuk itu saya bersama dengan kawan saya ni, nama beliau saya panggil Awad saja, nama sebenarnya ialah Aswadi Zairi Rozaini. Ya, saya. Nama awak panjang macam ni. Kan, macam Awad senang je ni. Panggil Awad je kan. Beliau salah seorang personaliti dalam talian bersama dengan kita. Apa khabar? Allahuakbar. Khabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sebab jemput hari ini. Terima kasih banyak sudi datang. Okey, kita bercakap tentang aktiviti bervideo call dan sama ada live streaming ke, buat rakaman, tutorial dan sebagainya kan. Baik. Dan yang saya baru baca tadi, bulan Mac yang lalu saja, pembelian webcam meningkat 179%. Wah. Di Amerika Syarikat lah. Di Malaysia kita tak tahulah sebab bila komputer atau telefon dah ada webcam, kita boleh pakai ini saja kan. Tapi ini menjadi keperluan kita sekarang kan. Yep. Jadi apa yang nak tunjuk ni? Macam mana kita nak mengambil ataupun mengadakan video call dengan lebih berkesan ataupun buat live streaming dengan lebih berkesan, lebih cantik? Apa yang diperlukan? Okey, sekarang ni kita yang paling popular kita ada 2 aplikasi, iaitu satu Google Meet dan satu lagi Zoom lah. Macam kita nampak dekat skrin ni kita ada Zoom. So Zoom ni juga banyak sekolah telah menggunakan aplikasi ini. Cuma dia ada sambil awak sembang saya buka setting. Baik. Semua dia ada dia punya con sikitlah sebab untuk free punya Zoom kita ada dalam 40 minit saja. So lepas daripada 40 minit tu kita kena matikan dia punya dia punya aplikasi tu dan kita akan buat balik. Kita akan panggil dia orang baliklah. Itu untuk yang tak berbayar. Oh, kalau yang free punya tak boleh lebih daripada 40 minit. Betul. Saya baru tahu tentang perkara tu. Betul. Dan kalau macam Google Map pula boleh up to for 1 hour kalau saya tak silap lah. Okey. Dan juga ada juga kekurangan dalam sebab yalah ini kan norma baru kita. So untuk kita memberikan aplikasi ini kepada budak mungkin bawah daripada 6 tahun, mereka perlu bimbingan daripada ibu bapa. Sebagai contoh macam mana mereka untuk buat macam mana mereka untuk buka, macam mana dia nak join the meeting, schedule dia untuk share screen for example. Baik, jadi sekarang ni saya mirrorkan apa yang awak dapat lihat ini. Jadi ini antara aplikasi yang boleh kita pakai lah. Persoalannya sekarang macam mana bila kita dah kamera tu dah on,
kita nampak cantik lah. Apa yang diperlukan? Okey, yang paling basic saja kita yang paling basic saja kita kena perlukan ada macam ring light lah. Macam ring light sini untuk pencahayaan itu saja. Sebab apa? Sebab kita sebenarnya tak perlu malu untuk kalau walaupun kita ada phone jenis RM50 ke RM100 ke berbanding pada orang cakap kalau iPhone lagi bagus. Yes, adalah kualiti dia sikit. Tapi bila kita pancar which is bila kita on air, dia akan compress. Video tu akan compress. Jadi untuk mencantikkan lagi macam Eddie cakap tadi, macam mana mencantikkan kita perlukan ada ni cahaya yang lebih lah. Iaitu ring light ni kita boleh dapat dekat mana-mana punya store dalam kurang daripada RM30 pun ada. Sekarang murah dah. Sekarang sangat-sangat murah. Boleh pergilah dekat mana-mana. Even kat tempat phone pun ada jual lah. Aksesori ni sekarang ni. Okey, kita tahu lampu studio ni pencahayaan dia dah cemerlang lah. Cuma tunjuk sikit kalau boleh on ring light ni. So kalau kita on dia akan jadi lebih kurang lebih so kita boleh set up lah. Sama ada kita nak kuat ataupun kita nak color dia warm ataupun kita nak color putih. Okey. So, awak sebentar tu kalau boleh kita buka foto booth kita tunjuk beza antara kalau guna lampu dengan tak guna lampu boleh? Okey, boleh. Okey. Baik. Tengok. Kita angkat je lah sekejap. Angkat saja. Okey. Kita dah boleh nampak beza. Okey, ini dengan lampu. Nampak macam Mak Saleh sikit saya. Okey. Tadi ni bukan. Ini tanpa lampu. Okey. Awak duduk depan. Okey, okey sini. Terutamanya kalau pakai topi dia kan. Jadi kita letak kat sini pun boleh. Jadi seelok-eloknya letak di tengah lah kan. Tu lagi kan? Betul, lagi terang saya. So kulit sawo matang je memerlukan Jadi ini antara keperluannya. Jadi ada yang kata bila tengok macam ni harga dia agak mahal tapi sekarang dah tak berapa. Sekarang betul. Memang agak mampu milik. Sangat mampu milik dan macam saya cakap saya ulang sekali lagi tadi, tak perlulah kita segan untuk walaupun kita ada handphone semurah RM50 ataupun RM100 pun still kita boleh online. Cuma kita perlukan itulah dia punya data dan juga connection internet tu sendiri. Sama ada laju ataupun tidak itu terpulang kepada kita provider lah. Itu sangat-sangat penting. Okey, satu lagi perkara. Ada yang guna dengar audio dan juga bersembang secara terus. Dan ada yang guna ni, ada yang guna ni. Yang mana satu yang sebagai pakar audio sebenarnya kan? Bagi saya, sebab saya tu macam Eddie cakap tadi lah, sebab saya memang orang audio. Saya mementingkan bunyi itu sendiri untuk keselesaan saya lah. So saya akan perlukan jenis yang headset dan juga datang dengan mikrofon. So supaya saya jelas menerima sebarang informasi dan juga mereka juga mendengar suara saya dengan jelas. Okey. Jadi sebab kebanyakan earphone boleh juga. Earphone dan juga headphone ini adanya mikrofon. Jadi boleh. Ataupun semurah ini yang ada macam gamer pakai tu. Boleh juga. Itu mahal sikitlah. Kita boleh dapat semurah ini pun kita boleh pakai. Still kualiti dia agak berbeza daripada kita pakai direct mic daripada komputer ataupun handphone kita lah. Sebab lagi clear lah. Kita boleh dapat kita pakai external mic dan external headphone. Itu lagi clear lah. Lagi clear lah. Kalau ada kemampuan lebih sikit beli sound card. Betul. Kemudian cocokkan mikrofon dan juga earphone yang lebih. Dan bukan untuk itu saja. Anak-anak muda sekarang ni kan dia orang pakai ni dia orang boleh buat macam cover song apa benda. So taklah membazir sangat dekat situ. Dan satu lagi pentingnya ada ni kalau terutamanya cikgu kan supaya apabila anak-anak tu memberi feedback taklah berlaga-laga kemudian tersangkut-sangkut audionya kan. Betul. Tapi macam cikgu sekarang pun dia orang dah di well trained lah sebab dia orang dah diajar untuk menggunakan Zoom ni dengan cara yang benar. Iaitu every time mereka sampaikan pelajaran, dia akan mute semua anak-anak murid itulah. Dan bila dia tanya, baru anak-anak murid akan menjawab. Akan unmute dia punya mikrofon. Betul. Yang penting anak-anak bila nak jawab tu, jangan lupa untuk unmute. Ini dah jawab, seronok jawab tapi cikgu tak dengar. Sial pula kan. Macam saya ulang tadi lah, kalau umur bawah 6 tahun ataupun kindergarten tu, memang ibu bapa perlu guide. Perlu kat sebelah. Perlu ada di sisi. Ini bukan hanya untuk kelas online tapi juga kalau nak buat tutorial, nak buat live streaming, nak berniaga pun kan. Betul. Sekarang memang terlalu mungkin macam dia cakap tadi lah, memang di Amerika saja sudah berapa tadi? 179. 100 peningkatan pembelian webcam. Saya rasa kurang lebih dengan negara kita juga. Negara kita pun sekarang ni dah normal baru kan. Semuanya online. Dah jadi keperluan dah sekarang. Awak terima kasih banyak-banyak. Sama-sama menjemput. Ya, insya-Allah. Apanya YouTube channelnya? Cari
Awak Studio kalau nak tengok saya punya YouTube. InsyaAllah. Okey, baik. Terima kasih Azwadi Zari Rizani, personality dalam talian bersama dengan kita. Syabrak, seketika selepas ni nak bersama dengan Fariha lepas ini juga secara video call juga. Oh, okey. Boleh buat demo Itulah dia di Pasar Siti Khadijah, semuanya selepas ini di Malaysia hari ini. Apa itu disinfeksi? Disinfeksi merupakan tindakan pembersihan permukaan yang tercemar dengan kuman menggunakan bahan disinfeksi komersial yang mengandungi 70% alkohol, cecair peluntur yang mengandungi 5% kepekatan sodium hypochlorite atau sabun pencuci. Permukaan yang kerap disentuh dan perlu dilakukan disinfeksi adalah tombol atau pemegang pintu, susur tangga, sinki, kepala paip, suis lampu, pemegang flash tandas, meja, butang lift, kerusi dan sofa. Alatan yang perlu disediakan termasuklah mop, baldi, kain lap, bahan disinfeksi komersial, air, botol penyembur, sarung tangan getah, penutup hidung dan mulut dan penyedut habuk. Terdapat pelbagai jenis bahan disinfeksi komersial dan penggunaannya adalah berpandukan kepada label pada botol. Contohnya, sukatan untuk cecair peluntur adalah 1 liter cecair peluntur ditambah dengan 9 liter air. Persediaan pelindungan diri sebelum memulakan disinfeksi. Cuci tangan dengan air dan sabun. Pakai sarung tangan getah dan pakai penutup mulut dan hidung. Disinfeksi boleh dilakukan secara lap, mop atau semburan. Disinfeksi secara lap dan mop dilakukan dengan cara pergerakan sehala. Peringatan. Pastikan anda tidak menambah bahan lain ke dalam cecair disinfeksi bagi mengelak tindak balas yang tidak diingini. Setiap disinfeksi hanya boleh digunakan sekali. Cuci tangan sebelum dan selepas melakukan disinfeksi. Buka tingkap untuk aliran udara selepas melakukan disinfeksi. Kembali dalam Malaysia hari ini. Baiklah, untuk segmen tajaan kita pada hari ini, kita akan berbual bicara mengenai bagaimana Kolej Universiti Agroscience Malaysia UCAM melahirkan golongan agro profesional negara. Dan untuk bercakap mengenai perkara itu, di studio hari ini bersama saya adalah Puan Faizatul Akmar Datuk Hisan, merupakan Ketua Eksekutif Kolej Universiti Agroscience Malaysia UCAM. Assalamualaikum Puan, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih. Sihat hari ini? Alhamdulillah. Okey, baik Puan, mungkin Puan boleh ceritakan sedikit apa itu UCAM? Okey, terima kasih Mas Lila. Terima kasih TV3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okey, UCAM ataupun Kolej Universiti Agroscience Malaysia adalah merupakan universiti swasta milik penuh RISDA di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Jadi UCAM ni sebenarnya telah ditubuhkan melalui tahun 1999 di bawah nama Kolej RISDA sebelum dinaiktarafkan kepada UCAM, Kolej Universiti Agroscience pada tahun 2014. Dan kampus kami bertempat di Alur Gajah Melaka, di satu kawasan seluas 150 ekar. Jadi maknanya memang dari segi kelengkapan sebagai sebuah universiti yang mempunyai latar belakang pertanian, jadi memang kami punya satu kelengkapan untuk amali, untuk latihan yang sangat-sangat luas dan yang mencukupi, insya-Allah. Baik, tadi sebelum kita bersiar secara langsung ni Puan ada bercerita mengenai food security. Mungkin Puan boleh terangkan lebih lanjut mengenai food security ni. Jadi berbalik kepada macam kami di UCAM ni, sebagai yang saya katakan tadilah, kita sebuah universiti yang memang niche kita dalam bidang pertanian. Jadi kita sangat-sangat menggalakkan generasi muda pada masa kini untuk menceburi bidang pertanian. Sebagaimana sekarang ni kerajaan pun dasar jaminan makanan atau food security negara, di mana kita dijangkakan melalui United Nations punya kajian pun mengatakan kemungkinan melalui tahun 2021 kita akan menghadapi satu masalah kekurangan bekalan makanan. Jadi di sini kita rasa UCAM memainkan peranan untuk melatih generasi muda, menggalakkan generasi muda untuk menyertai bidang pertanian. Kerana pertanian merupakan salah satu sumber pendapatan. Bukan sahaja untuk
individu tertentu, tapi dia juga boleh meluaskan kepada golongan-golongan lain yang boleh dibantu di kawasan luar bandar. InsyaAllah. Okey Puan, kita dihimpit dengan isu graduan yang selepas bergraduasi tidak mendapat pekerjaan dan sebagainya. Betul. Dan isu itu saban tahun, dari tahun ke tahun makin meningkat. Apatah lagi dengan situasi sekarang, situasi pandemik COVID-19, pastinya ramai yang hilang pekerjaan dan sebagainya Puan. Jadi bagaimana dengan kebolehpasaran graduan UKM? Alhamdulillah, kita di UKM sebenarnya dari segi kebolehpasaran tu memang tidak ada masalah sangat ya. Selain sebab apa? Selain daripada graduan kita bekerja di sektor awam, sektor swasta, especially dalam bidang pertanian, kita juga ramai di kalangan graduan kita lepasan graduan UKM ni menceburi bidang pertanian. Jadi mereka merupakan usahawan-usahawan tani ataupun agro profesional yang sangat-sangat berjaya. Dan ramai di kalangan juga telah melahirkan telah mewujudkan peluang-peluang pekerjaan. Yang saya katakan tadi ni maknanya untuk membangunkan masyarakat di luar bandar itu sendiri. Jadi dari segi kebolehpasarannya kita kalau termasuk yang bekerja sendiri sebagai usahawan dan juga bekerja di sektor swasta dan kerajaan melebihi 87.9% insya-Allah setakat ini. Jadi di UKM selain daripada program akademik, ada program-program lain yang ditawarkan di sana? Sebelum tu saya juga nak maklumkan di UKM kita menawarkan 20 bidang pengajian ya, maknanya dengan niche utama kita di bidang pertanian, kita ada landscape, kita ada aquaculture, kita ada livestock ya. Selain itu kita juga ada juga dalam keusahawanan, dan kita di UKM kita menerapkan kedua-dua itulah ya. Dan selain daripada bidang akademik, kita juga menawarkan program halal. Kita ada UKM Halal Center di mana kita UKM Halal Center atau PHC merupakan salah satu daripada penerakan strategi JAKIM yang dibenarkan untuk menjalankan kursus-kursus yang berkaitan dengan persejalan halal. Ya. Okey, kabarnya sekarang ni UKM sedang mengambil pelajar baru. Ya, insya-Allah kita pun sebenarnya telah mulakan pengambilan mulai 20 Disember lepas, tapi kita akan lanjutkan. Kita akan lanjutkan sehingga kepada 26 Januari di mana masih boleh pendaftaran boleh bermula sama ada melalui website kita ataupun just walk in. Just walk in ke UKM di mana peserta bakal graduan yang terawal ni kita ada sebenarnya ada diskaun, kita ada voucher tunai RM500 yang terawal. Maknanya dan masih ada lagi sekarang lah. Masih ada lagi sampai 26 Januari. Sampai 26 Januari insya-Allah. Okey Puan, kabarnya UKM juga menawarkan kos jangka pendek. Ya, betul. Sebagaimana kita buatkan tadi ni, kita juga ada di bawah payung Kolej Tisda itu sendiri, kita merupakan training provider atau pengendali latihan dalam pelbagai bidang. Dan keutamaan kita sekali lagi kepada bidang pertanian lah, di mana kita ada khusus jangka pendek untuk melatih masyarakat di luar sana dalam bidang-bidang pertanian. Sebab ada pertanian bandar dalam bentuk skala yang lebih kecil untuk kegunaan di kawasan-kawasan bandar ya. Dan juga untuk digunakan sekiranya kita ada tanah. Kita juga ada khusus jangka pendek yang boleh kita bekerjasama dengan mana-mana pihak untuk membangunkan masyarakat. Dibuka kepada seluruh lapisan masyarakat. Dibuka kepada umum. Mungkin Puan boleh kongsikan mengenai kata-kata akhir kepada penonton yang sedang menonton, ada yang berminat untuk menyertai UKM. Ya. Sekali lagi kita sangat-sangat menggalakkan terutama kepada generasi muda untuk menceburi bidang pertanian, kerana pertanian ini tidak akan merugikan kita. Pertanian ini akan ada kekal sampai bila-bila. Walaupun dalam mana keadaan pun, dalam musim pandemik, dalam musim apa pun, pertanian ini adalah merupakan satu peluang perniagaan, satu peluang pekerjaan yang menjanjikan satu pendapatan yang lumayan. Jadi jangan takut, sebab dulu kita takut dengan kotor pertanian ini. Sekarang ni banyak pertanian moden, teknologi moden yang boleh kita majukan tanpa perlu mengotorkan diri kita sendiri, insya-Allah. Betul. Jadi sekali lagi Puan, secara ringkasnya 26 hari bulan Januari adalah tarikh tutup. Tarikh akhir kita. Dibuka sekarang? Buka mulai 20 hari bulan, telah mula pun. Telah ada pun pelajar yang telah mula mendaftar, telah ada mula belajar, tapi dibuka sampai 26 Januari 2021 insya-Allah. Okey, jadi kepada anda yang berminat untuk mendaftar di UKM, inilah masanya. Mungkin boleh jadi petani moden ya. Insya-Allah, insya-Allah. Okey, baik, diharapkan kepada anda semua jangan lepaskan peluang, rebut peluang ini untuk menyertai UKM. Dan jika boleh berminat boleh mendaftar di UKM. Ya, boleh mendaftar melalui kita punya website www.ukam.edu.my ataupun boleh terus ke kampus utama kami di Alor Gajah Melaka. Okey, baik Puan, terima kasih banyak-banyak kerana sudi berkongsi kepada kami di Malaysia hari ini. Baik, kita nak berehat seketika, tapi sebelum itu kita nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Puan Faizatul Akmar Datuk Hisan, Ketua Eksekutif Kolej Universiti Agroscience Malaysia
UCAM. Baik, kita nak berehat seketika dan sekembalinya nanti kita akan bersama Fariha untuk perkembangan di Kelantan. Teruskan setia bersama kami di Malaysia Hari Ini. Okey, bersama dalam Malaysia Hari Ini, kita kembali bergabung. Di studio hari ini, di studio kita, dan Fariha rakan kita berada di Kelantan. Katanya sekarang ni, kalau tadi di Kafe Ayang, sekarang dah bergerak pula ke Pasar Besar Siti Khadijah. Ya, kalau sudah bersedia, nampak berwarna-warni di sana. Fariha on, silakan. Tu dia. Okay, kita sedang menunggu audio daripada Fariha. Kita harap semua okey di sana, tapi setakat ini secara visualnya nampak ramai. Agak ramai orang di situ, tapi masih lagi dalam keadaan terkawal. Tidaklah bersesak-sesak seperti biasaannya kan? Betul. Ya. Kalau Fariha ada dengar kami? Okey, masih lagi belum bersedia. Tapi inilah antara perkara atau cabaran bila berada di pasar, terutamanya pasar pagi. Kan? Sebab penjarakan 1 meter tu, okay, contohlah awak tengok sayur di situ kan. Saya nak tengok sayur juga, tapi saya kena tunggu awak beredar. Takkanlah saya tunggu 1 meter, tunggu macam bila dia nak habis tengok sayur ni. Tak sabar ni. Itulah dia. Kan? Okay. Jadi itu norma baharu yang kita harus tempuhi lah kan. Okey, Fariha dah bersedia? Hello Fariha. Ya, Eli. Ya, akhirnya. akhirnya. Ya. Silakan. Tempat berlari ke Pasar Khadijah. Ini saya rasa ini antara tempat tumpuan lah. Siapa saja pergi ke Kota Baru Kelantan, kena pergi ke sini. Sebab ini merupakan kompleks besar yang telah menghimpunkan pelbagai produk tempatan di sini. Ada baju, ada periuk, ada makanan, buah-buahan dan sebagainya. Tapi saya, sebab besar sangat Pasar Khadijah ni, jadi saya berada di segmen makanan tradisional. Kita sambunglah pula makanan tradisional di sini. Di sini, saya seorang lagi, saya nak sapalah salah seorang peniaga. Puan Azimah. Ini kalau lihat kan, memang tak tahu hari berapa jenis kuih jual. Dalam 20 jenis kuih. Salah satunya yang saya rasa agak menarik di sini, ini namanya ulat bulu, kuih putih. Apa panggil? Ulat bulu? Ulat bulu. Kelantan panggil ulat bulu. Luar panggil tukul-tukul. Dah rasa satu boleh? Rasa? Kena rasa. Badak berendam. Kubu. Ulat bulu Oi. Dalam dia ada kacang merah. Tu dia guling-guling. Dia macam tu bau guling kok. Ada kok. Ini dia ada ipin. Okey, terima kasih. Dia nanti saya bayar lagi lah. Tapi yang menarik dia, di Pasar Khadijah ni, ada seorang ni peniaga yang orang panggil dia kat sini, kalau tanya siapa Makcik Viral. Makcik Viral dia dah popular dah dekat sini. Namanya Cik Rahimah binti Osman. Tapi orang-orang di sini panggil, kalau kata Makcik Viral dia, situ-situ. Hak ni lah Makcik Viralnya, Cik Rahimah binti Osman, a.k.a. Moksu deh. Ini yang menariknya. Moksu ni, saya kesini cik untuk, okey. Good morning, Maksu. Good morning, Malaysia. Good morning, Siti Khadijah. And good morning, MSI. Yeah. How are you today? Fine. Very nice. Happy. Happy. Okay. Nice. Nice. Very nice. The weather is also nice, right? Also nice. All nice. Okay. My business, I hope this today, nice. Yes, I hope so. Okay. Thank you so much. Thank you. Okay. Maksu ni, kelebihannya adalah sebab pernah viral di mana dalam ramai-ramai peniaga di sini, Moksu ni antara yang berani bercakap dengan pelancong luar. Kalau pelancong luar datang sini, mari sini dah, Moksu lah yang akan tak boleh cakap dah. Okey, Moksu lah yang akan bercakap dengan pelancong. Comel lah Moksu. Jadi, Moksu, how long have you been in the business? Business already more than 40 years already. But we here only 9 months only. After before COVID-19 coming, we stayed at SKMK Kota Baru. SKMK, that means buses or the bus station. We there. After COVID-19 coming, I asked my mate this. I want to come to start my business again.
because before after COVID-19, how to start business again. After that, I come here already 9 months already here. So far, how's your business? Okay. No. Nice. Okay, good. Can you show me what kind of items that you're selling right now? Can. Okay. The first that groundnut. Here is lodging. Kacang tanah, groundnut. This is called tapai. After that, we got that the keropok there. Never mind. This, okay. This one is called keladi. That means white potatoes. Here is this. This peanut lah. Peanut. Here is kacang kuda. black potatoes. That means that ubi keling. The ubi keling because I never seen this. We can eat. No. You make like this. You open here and you eat. Okay. You eat. Oh, I eat right now. Okay, I eat right now. This one is very good taste. That one is also nice. What are you doing? You're doing this by myself at home. I'm stay at Gertak Lembu Salo. Gertak Lembu Salo. Okay. Waktu ni umur berapa waktu? Already old, not too young. Already 68 years old. Still young. Not still young. Still strong. Energetic. Still strong. Waktu? Ni I tengok waktu ni. MSI. Okay. Datang sini, mari sini. Okay, thank you so much. Terima kasih banyak. What want to ask me more? What you want to ask me? Mari beli waktunya barang. That's okay. That's the first. I glad and I suggest you all, Siti Khadijah, to come and buy things here. This also. All my things are nice and the good taste. All the good taste. One, etok, seafood tudendo. No, always etok we have here. Etok, seafood. But already 4 days already, no more. Moksu, saya moksu. Terima kasih. Moksu ni sebenarnya yang membuatkannya dia pandai berbahasa Inggeris ni adalah sebab memang dulu belajar dekat sekolah Inggeris waktu dia kecil. Medium. English medium. Not 1 day pun Malay medium. I start from standard 1 Malay medium. After that, up to standard 6. Standard 1 at Salos Primary School. After that, up 6. Standard 6. Form 1, I go to sekolah menengah kota, secondary school kota. After that, I know long ago we pay fee. You know that FEEE, fee. Bayar, bergaji. Because my family is very poor, not too rich. We go to Zainab School. I think so that 4 months or 5 months only, because my parents cannot pay fee. You understand me? Oh, I understand. Fariha. Thank you, Mosu. Okay, Mosu, thank you very much. Okay, thank you so much. Thank you to MSI. Thank you to Malaysia hari ini. Thank you to MSI Malaysia hari ini, the world. The world. Okay, Mosu. Terima kasih, Mosu. Okay, itu dia saya pilih salam lagi ke pasangan Khadijah Edi. Masihlah jumpa Mosu. Ya, insyaAllah. Okay? Baik. Kembali kepada Edi dan juga Masihlah. Terima kasih banyak Fariha. Dan juga Moksu. Moksu. Patutlah Moksu ni viral. Mencuit hati sangat. Ya, keyakinan bercakap bahasa Inggeris tu. Tadi kita sebut what kan, dia sebut what. Maknanya ikut British punya ni lah, accent. Itulah istimewanya. Fariha akan berada di Kelantan untuk buat liputan program bersamamu. Jadi sambil-sambil tu beliau berkongsi juga perkembangan suasana di Kelantan. Jadi ini seperti disebutkanlah tarikan Pasar Siti Khadijah ni menjadi tarikan dan pastikan kalau kita nak ke sana
seperti kita lihat ni, alhamdulillah lah. Kan, Keadaannya agak baguslah. Tenang kan, ya, kekalkan dan pastikan Kelantan akan terus sejahtera dan makmur untuk menjadi destinasi pelancongan. Baik, itu dia tadi perkembangan di Kelantan, dan selepas ini kita ada beberapa lagi perkongsian untuk dikongsikan kepada anda. Tapi kita nak berehat seketika, Eli. Boleh berehat dulu. Okey, lepas ni cerita tentang drama Hadiah dari Tuhan. Semuanya seketika nanti. Kepentingan jarak sosial dalam pencegahan COVID-19. Jarak sosial merupakan satu cara yang berkesan untuk memutuskan rantaian penyebaran COVID-19. Bagaimana anda boleh melakukannya? Membuat pembelian atas talian seperti barang keperluan, makanan dan membuat pembayaran atas talian seperti bil, utility dan pinjaman bank. Jika terpaksa berurusan di luar, pastikan anda mengamalkan jarak sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain seperti membeli makanan di restoran, mengisi minyak di stesen minyak, membuat urusan di ATM atau bank, membeli barang keperluan di pasar raya, menggunakan kemudahan pengangkutan awam, membeli ubat di farmasi. Jika membuat pembayaran di kaunter, guna pembayaran elektronik secara PayWave seperti kad kredit, kad debit dan e-wallet. Anda bosan? Lakukan aktiviti fizikal di rumah seperti melakukan regangan, berjalan sekitar rumah, berlari setempat, naik dan turun tangga, lompat tali dan berkebun. Jangan anjur atau hadir majlis sosial atau keagamaan seperti majlis hari jadi, majlis perkahwinan dan ceramah agama. Anda juga boleh berinteraksi dengan orang luar melalui aplikasi atas talian seperti Skype, WhatsApp, video call dan FaceTime. Letakkan tangan di dada sebagai tanda hormat dengan ucapan salam bagi menggantikan bersalaman dan bersentuhan. Jauh semeter namun kekalkan interaksi. Bersama-sama putuskan rantaian COVID-19. Okey, bersama dalam Malaysia hari ini dan kalau abang kata okey, pandemik COVID-19, tentang cabaran, tentang dugaan yang dihadapi dan kesempatan untuk berkongsi pengalaman ini juga dimanifestasikan dalam bentuk drama. Jadi Hadiah dari Tuhan adalah manifestasi barisan frontliners ini yang akan disiarkan dalam slot Lestari, drama yang cukup istimewa ni, dan kita tampilkan hari ini 2 orang pelakon, wajah-wajah baru belaka, ya. Dan saya perkenalkan di sebelah kanan saya ialah Muhammad Syafi Muhammad Ridwanti, lebih dikenali sebagai Syafi T. Yes. Apa khabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah baik. Amati wajahnya betul-betul. Anak Dr. Ridwanti, betul kan? Dan di sebelahnya ialah pendatang baru juga, Sofia Al-Barakwa. Apa khabar? Baik. Sihat, kira ini drama pertama di TV3. Yes, drama pertama. Baiklah. Siapa boleh cerita tentang Hadiah dari Tuhan? Okey, Syafi, silakan. Saya, okey. Hadiah dari Tuhan merupakan satu cerita tentang COVID-19 yang sedang berlaku sekarang ni lah. Dan yang menceritakan tentang pengalaman dan juga pahit manis sepanjang berlakunya COVID-19 daripada permulaan COVID-19 sampai sekarang. Tapi dalam perjalanan cerita itu adalah konflik sikit, everything semualah. Biasalah. Ya. Okey. Dan watak kalian, Sofia, watak apa? Sofia memegang watak Bella. Okey. Bella merupakan seorang gadis daripada golongan T40. Sebab cerita mengisahkan tentang 3 level lah. Golongan dari T40, ada T20, ada M40 and B40. Jadi awak yang atas lah. Okey, baik. Saya dimainkan oleh watak Rina Diana, Syafiti dan saya. Syafi, golongan mana? Saya golongan istimewa. Jadi kalian ni bukan frontliner lah dalam cerita ni? Saya frontliner. Frontliner, okey. Sebagai apa? Saya sebagai yang dispatch, deliver. Kita deliver barang, everything semua. Macam rider lah. Rider lah, yeah, exactly. Okey. Jadi menghayati watak sebagai rider tu ada perlu buat homework ke ataupun kenal kawan-kawan yang dalam rider? Saya memang saya rider pun. Saya dulu merempek kat lah. Banyak bawa naik motor lah. Bawa saya. Dia biasa. Kita boleh bawa sebagai rider. But then untuk menghayati sebagai seorang watak cool. Cool sebab cool ni dia seorang yang sebenarnya dia
dia normal person, but disebabkan dia miskin, nenek dia dah meninggal, everything. Oops. Alamak, spoiler sikit je, tak apa. Okey, tak apa. Okey, lepas tu dia walaupun dia normal person, dia nak kebebasan everything semua tu. But then disebabkan dia susah, dia tak dapat nak buat benda tu, jadi dia jadi seorang yang baik. Okey. Dan watak Sofia? Bella pula dia seorang yang dia spoiled sebab dia daripada keluarga berada. Dia jenis yang tak hormat orang tua. Dia macam manja macam tu. So cerita ni mengisahkan perjalanan cerita daripada seorang yang macam manja dan spoiled to a better person. Macam tu. Okey, banyak ada dinamika watak lah dalam drama ni ya. Okey, jadi kalian dipertemukan dalam masing-masing ataupun ni berasingan? Babak yang berasingan ke atau macam mana? Ada scene yang kita akan bertemu. Okey, baik. Dan apa cabaran berlakon? Ke sebab dah syuting masa pandemik ni ada kekangan tertentu ke? Ya. Tak ada kekangan sebenarnya. Sebab kita orang dibenarkan untuk syuting sebenarnya ketika ni. Sebab kita diberikan surat sebagai kebenaran lah untuk syuting. Walaupun kita ikut SOP ketika syuting tapi dah macam biasa lah. Sebab it's like an everyday life kan. Hari-hari dah ikut SOP. So okeylah. Untuk orang yang tak tahu kan apa SOP untuk syuting ni? Ada perkara tertentu yang sebelum syuting sebelum PKP ni dilaksanakan tapi disebabkan SOP COVID-19 ni syuting ni ada lain sikit. Ada tak kelainan? Kelainan dia kalau dari segi makeup artis dengan pelakon tu memang ada PPE semua. And then tak boleh ramai sangat orang dalam satu set. Tak boleh kumpul bersembang membawang sudah tak boleh ya. Yang kalau tak on set pakai mask, kalau kat luar pakai mask, masuk set buka macam tu. Jadi itu SOP-nya lah. Okey, harapan daripada drama ni apa yang boleh dikongsikan? Sebenarnya daripada mesej cerita ni sendiri adalah supaya kita aware dengan apa yang berlaku dan kita sedar. Dan kita nak sampaikan satu pengajaran which kita nak masyarakat semua saling berganding bahu, bekerjasama semua sekali untuk membantras benda ini daripada terjadi dan kes ini daripada meningkat lagi. Sebab tu kita wujud cerita ni wujud. Itu mesej-mesej yang nak disampaikan. Dan dia sangat menarik. Kalau tak tengok sangat rugi. Dia lain sangat daripada cerita lain. Baik. Sofia? Bella? Bella, okey. Saya rasa Bella rasa cerita ni dia buka penonton senang boleh relate sebab cerita ni tentang masa sekarang lah, masa keadaan COVID sekarang. And tak ada cerita lagi yang mengisahkan tentang keadaan sekarang ni, kat Malaysia ni. So, interesting. Dengan cerita ni, selain daripada senang penonton boleh relate, cerita ni ada banyak nilai-nilai murni lah. Macam nilai kekeluargaan, friendship yang penonton boleh ambil lah. Kisah cinta pun ada ke? Tak sangat heavy. Tak sangat heavy lah. More tu cerita macam family, cerita antara friends. More tu family. Maksudnya bukan love story lah It's not love story. Sangat jauh. Sangat jauh kan? Sangat jauh. Nilai kekeluargaan, kemasyarakatan saling jaga sama kita. Selamat berjaya Syafi dan juga Sofia. Terima kasih. Terima kasih sudi bersama kami dan jangan lupa saksikan drama Suluk Lestari Hadiah dari Tuhan. Cantik tajuk ni, Hadiah dari Tuhan. Emisha berehat seketika, selepas ini kita bersama dengan band yang dah pun bersedia untuk persembahan. Lama kita nak bawa band live ini. Momin and the Dean's List selepas ini di MHI. Hanya datang sekali, hapuskan segala reality. Inilah masanya untuk ku pahami apa maksud kebahagiaan. Mataharimu sangat perih, cinta kami agak pelik, banyak cantik, pura-pura jatuh cinta. Oh, ini bukan masanya untuk kita berdua. Kebahagiaan sekali, hapuskan segala reality. Inilah masanya untuk pahami apa maksud kebahagiaan. Bagai melodi awan menari dalam
segala reality. Inilah masanya untuk pahami apa maksud kebahagiaan. Bagai melodi awal menari, menari dalam mimpiku sendiri. Inilah misteri untuk kita lagi. Kebahagiaan hanya datang sekali, hapuskan segala reality. Yeay! Itu dia, Momin and the Dean's List. Assalamualaikum. Apa khabar? Baik. Siapakah Momin, siapakah Dean's List? Yang Momin. Okey. Okey. Semua ni adalah Dean's List. Baiklah. Okey. Semua belajar hebat-hebat dah dapat Dean's List semua kan macam mana? Angan-angan. Oh, angan-angan. Okey, nak perkenalkan ahli. Mungkin perkenalkan ahli-ahlinya. Belakang saya, J. Rizwan. Yeay. On the drums, Tip Acharya. Okey. Bass kita Syakir Khalid. Dan lelaki saya adalah Jess Ibrahim. Okey. Jess potong rambut lah, Jess? Duduk rambut panjang kan? Oh, ni image baru ke apa? Sebab Baik. Jadi, Momin ni muzik yang ingin diketengahkan ni indie muzik Indie music. Ya. Tapi 60-an punya vibes kan? Vibe ke macam mana? Kita nak cuba revive the 60s punya vibe lah, 60-an punya vibe. Nak modernkan. Okey. So macam apa yang lagu kita tulis, kita akan tukarkan, kita akan modernizekan lagu ni jadi lagu 60-an. Dia modernize. Dia vibe tu 60-an tapi bunyi moden. Bunyi moden. Okey. Untuk yang tak faham tu macam mana? Apa yang moden yang tentang vibe 60-an ini? Moden dari segi apa teknik permainan kan. Kalau okey. dari segi drum apa semua tu dia tak adalah pakai drum 60-an. Barang antik kan. Kita pakai barang baru. Okey. Bunyinya tak sesimpel 60-an punya bunyilah. Dikira macam muzik Pak Maun tapi dimodernkan lagi. Pak Maun. Kan? Patutlah dia macam tadi bila ni. Okey. Mood tetap sama. Okey. Dan lagu-lagu yang dikongsikan liriknya berkisah tentang apa kehidupan, tentang cinta. Dia berkisahkan experience saya dalam mencari kebahagiaan. Tanya diri saya apa itu kebahagiaan. Okey. So kebahagiaan itu adalah seseorang yang mencari, bila kita dah dapat kebahagiaan tu, bila dia sesuatu yang senang hilang. Dia sesuatu yang senang hilang. Okey. Jadi lirik dan bila dah hilang tu, kita tanya diri kita macam mana nak dapat balik. So kita kena usahakan. Okey. So basically lagu tu meaning like that lah. Okey, mendalam juga. Sebab kita nak cerita tentang kebahagiaan happy-happy je. Rupanya kebahagiaan ni boleh datang dan boleh pergi. Dan kalau ada tu kita hargailah kan. Betul, hargai kebahagiaan yang ada. Jadi, okey, kalau Momin punya lagu ni kebanyakannya ditulis oleh Momin sendiri ataupun ada pencipta yang lain? Lagu ni lagu Melayu pertama kumpulan ni. Ni kita semua terlibat dalam menulis lagu ni. Cuma lirik sepenuhnya oleh Momin lah. Okey. Nak tanyalah, jumpa di mana kalian ni? Kadang-kadang ada kawan-kawan sekolah, kawan-kawan kesejiran. Okey, sebelum ni Momin dia perform solo. 12 tahun dia bergiat dalam muzik indie ni. So dia decide nak buat band. So dia jumpa kita ni daripada circuit open mic Malaysia. So setiap individu kita ni kita our own performer, our own songwriter. So bila Momin nak buat band, kita pun suka lagu dia. Kita ni lah macam mengofferkan diri lah. Dan bila saya join band, itulah. Dan saya amat bersyukurlah diorang dapat join
Macam mana bekerja dengan Momin? Okey tak? Cerewet? Okey. Momin baik orangnya. Baik orangnya. Mesti di sini. Dah hampir 2 tahun dah band ni. Ya. Maknanya sebelum ni masing-masing ada band sendiri ke ataupun Ya, kita ada hasil seni masing-masing. dengan band masing-masing? Ya, masing-masing. Jadi Momin macam mencuri ahli-ahli band ke apa je? Mengisi masa lapang. Okey. Dia macam Syakir sendiri muzik selalu band sebelum ini muzik bagaimana? Saya main dengan banyak band. Tapi kalau muzik saya sendiri, saya suka main muzik blues. So bila dengan Momin ni sama-sama generasi lah. Dia 60-an, saya suka muzik blues. Sama kepala lah. Sama kepala juga. Boleh jugalah. Ya. Ada tak dalam kalangan yang sebenarnya muzik dia lain? Dia bukan 60s punya vibe tapi sebabkan Dean's List ni ikut acuan. Saya main team lah. Kita rock lah. Kalian rock lah. Kalau rock, tapi rock pun rock klasik, so okey lah. Vibe dia pun Masih boleh lagi sama. Yang vinyl lah kiranya ni. Betul tu. Yang piring hitam lah, bukan okey. Kalau boleh kurangkan efek. Kalau boleh kurangkan. Wah, bagus ni. Inilah pemuzik sebenarnya. Ya, betul. Itu kita seronok bila dapat satu full band datang ke KMH. Okey, perancangan seterusnya bagaimana? Rancangan seterusnya kita akan buat music video untuk mempromosikan lagu Melodi Awal Menari. Dan kita akan Kita nak cuba rekod balik lagu-lagu lama Momin as a band. Maknanya selepas lagu Awan Biru ni akan rekod lagu-lagu lain lah. Sebab sebelum ni Momin release as solo. So kita pun nak cuba memperbaharui sikitlah dengan sentuhan band. Jazznya di belakang. Itu dia diam je tak cakap. Second vocal ke macam mana dalam? Ya, second vocal. Ada lagu-lagu lepas ni yang akan jadi main vocalist ke? Tak ada. Momin Captain. Okay, baik. All the best kepada kalian ya. Thank you so much. Ya, jangan lupa untuk mendengar Momin and the Dean's List. Diorang dapat Dean's List. Teruskan menyokong mereka. Ya, betul. Kita sampai hujung ada lagi satu lagu? Ya. Kan? Judulnya? Sundance Lights. Sundance Lights. Okey, kami tinggalkan anda dengan Momin and the Dean's List. Selalu. Assalamualaikum. Silakan. Get inside my circus mind. Through our colors, through our soul. I never get what you're saying. Through our colors, through our soul. 1, 2, 3, I see you walking by the Sundance light as she goes around the world. And as she took my only distance flight, I had nowhere else to go. Get inside my circus mind. Through our colors, through our soul. Never get what you're saying. Through our colors, through our soul. 1, 2, 3, I see you walking by the Sundance light as she goes around the world. And as she took my only distance flight, I had nowhere else to go. See you walking by, see you walking by. Walking by, see you walking by, see you walking by, see you walking by, see you walking by, see her walking by. As she goes around the world, around the world. 1, 2, 3, I see you walking by the Sundance light as she goes around the world. And as she took my only distance flight, I had nowhere else to go. See you walking by, see you walking by.